Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang kita bicara sebelum ni, amalan-amalan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua syurga Allah Taala adalah matlamat dalam kehidupan kita lah. Antara destinasi yang terakhir yang kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sapa kita adalah kepada syurga dia lah. Itulah yang kita doa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku minta syurga dan jalan-jalan yang boleh membawa aku kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Itulah doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan rahmat yang terlalu banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang kedua di antara nikmat yang kita rasa pada hari ini ialah kita dapat bersama hadir solat subuh berjemaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla subh fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang salat subuh berjemaah ataupun siapa-siapa yang salat subuh, dia berada di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua antara keistimewaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita perlu kepada penjagaan. Yang paling penting sekali adalah penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini jelas tuan-tuan semua, orang-orang yang jaga solat subuh, khususnya subuh berjemaah, maka dia sentiasa dalam perlindungan ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan man shalla subuh fa huwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang salat subuh, dia berada dalam jagaan ataupun peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sebenarnya hadis yang kita bicara sebelum ni, amalan-amalan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua syurga Allah Taala adalah matlamat dalam kehidupan kita lah. Antara destinasi yang terakhir yang kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sapa kita adalah kepada syurga dia lah. Itulah yang kita doa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Allah, aku minta syurga dan jalan-jalan yang boleh membawa aku kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Itulah doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hadis hari ini tuan-tuan semua, saya nak bawa satu hadis yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Ialah hadis daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Wa qala al-qawmu ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabun ma lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim zarha. Qala ka'annahu kana ala rahilatihi. Hadis ini tentu semua di segi terjemahannya adalah hadis ini riwayat daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata dia, satu orang lelaki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia ni, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kata dia, ceritalah, bagi tahulah kepada saya tentang apakah amalan
yang boleh bawa saya kepada syurga. Wa qala al-qaum, maka berkata sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala apabila dia dengar apa dia ni pertanyaan sahabat tadi, maka di sana ada di kalangan sahabat-sahabat yang ramai pada masa itu kata malahu, maknanya soalan gapo bukan macam itulah. Satu soalan yang apa dia ni soalan macam dia rasa pelik soalan yang ditanya oleh lelaki ni. Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata Rabbun malahu, dia berhajat kepada pertanyaan, dia berhajat kepada apa dia ni, kepada jawapan dan sebagainya. Itu yang Nabi SAW cuba defend laki-laki ni, maknanya dia tanya, dia ada hajat, dia ada keperluan untuk tanya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama sekali ialah sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali syirik kepadanya. Yang kedua, tuqimus salah, dan hendaklah kamu tegakkan atau mendirikan salat. Yang ketiga pula ialah hendaklah engkau keluar zakat. Kemudian yang keempat pula ialah watasilur rahim, hendaklah engkau hubung silaturahim. Kemudian riwayat ini mengatakan apabila dia tanya Nabi SAW, kemudian dia pegang tali kenderaan Nabi SAW. Nabi kata zarha, biarlah dia, tak usah peganglah, biarlah dia jalan gitu sampai kepada tempat dia nak pergi. Itulah tuan-tuan semua lebih kurang terjemahan hadis yang kita akan bincang pada pagi ini. Yang pertama sekali tuan-tuan semua kita tengok di segi perawi hadis ini, iaitu nama dia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana nama sebenarnya adalah nama dia nama dia Khalid bin Zaid. Itu nama sebenarnya, cuma dia gelar sebagai Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Tentu semua Abu Ayyub ni antara nama yang naik apabila kita bicara tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara senara yang naik nama pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinatul Munawwarah ialah nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Tentu semua kisah dia macam mana, di mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba, Nabi duduk sana beberapa hari. Bila lepas tu Nabi bertolak ke Madinah. Bila Nabi bertolak Madinah, tuan-tuan semua, para sahabat radhiyallahu taala anhum berkeinginanlah kalau boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk mudi orang. Masing-masing nak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiami tempat dia orang lah. Sebab dia nak sangat orang yang mulia, pesuruh Allah Subhanahu wa taala nak duduk tempat dia, kemudian ambil berkat kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua kerana ramai pakat nak belaka ni. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat keputusan, nak kata hak ni boleh jadi orang tu kata lagu lain, nak duduk tempat ni boleh jadi orang yang kata lagu lain kan. Maka akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu keputusan. Nabi kata da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata tengoklah perjalanan utara dia ni, mana dia berhenti maka situlah tempat dia, sebab dia ada arah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara keadilan kita panggil apa, supaya masing-masing apa dia ni, jangan kata masing-masing lah, tak, masing-masing maknanya redha dengan apa yang berlaku. Di mana kata dia ginilah, kita tengok bagaimana pergerakan unta yang aku naik ini, di mana dia berhenti situlah, itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalimah yang disebut Nabi da'uha fa innaha ma'murah, tinggallah biarlah dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, di mana yang kita pernah dengar cerita sebelum ni lah, apabila Nabi mula berjalan, maka begitulah cita-cita para sahabat radhiyallahu taala, nak kalau boleh unta terbuti di rumah dia lah, nak kemuliaan kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah dia. Maka jalan-jalan tuan-tuan semua, akhir sekali Allah Ta'ala takdirkan berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini satu peluang, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Abu Ayyub. Di sinilah tuan-tuan semua nama dia mula dikenali dalam sejarah dan dicatat dalam sirah Nabi SAW, dalam peristiwa kehadiran Nabi SAW di kota Madinatul Munawwarah. Maka tuan-tuan semua, oleh kerana di mana yang kita faham dulu tak ada hotel, tak ada hostel, tak ada berapa semualah, maka tempat dia gitulah, ditupai tempat rumah orang dan sebagainya. Maka riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia akhir sekali dengan apa dia ni takdir Allah Subhanahu wa taala, dia duduk dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni tuan-tuan semua, dia ada dua lapis rumah, dua tingkat lah.
Dia kalau boleh nak duduk di atas, nak tak Nabi di atas, tak sedap kalau Nabi duduk bawah, dia duduk jalan di atas. Itu satu perasaan yang ada pada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Akhir sekali tuan sama Nabi tak sedih juga, Nabi duduk bawah juga. Dia pun duduk di atas, tapi masa dia jumpa Nabi memang tak boleh nak tidur lah. Tak boleh nak tidur, rasa tak selesa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bawah tu kan. Okey. Kemudian tuan semua, Rasulullah duduk dengan Abu Ayyub Ansari ni, situlah orang duduk ziarah ke apa, so bukan sehari dua lah. Riwayat mengatakan 7 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Abu Ayyub sebelum Nabi buat umrah di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian lepas daripada 7 bulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke tempat yang dekat dengan Masjid Madinah. Ya apa dia ni yang kita tengok dalam kan, kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situlah tempat rumah ataupun tempat kediaman yang Nabi buat apa dia bilik-bilik kepada isteri-isteri dia. Bila berlaku macam itu, maka akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pindah kepada rumah dia lah. Maknanya bukan sehari dua dia berada di rumah Abu Ayyub, 7 bulan. Allah Taala apa dia ni bagi satu kemuliaan kepada Ayub untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama di rumah dia. Abu Ayyub ni tuan semua, dia antara kelebihan dia suka berjihad lah. Antara peribadi yang memang daripada awal sampai akhir dia ikut jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata lain bersama dengan Nabi lah. Bukan sekadar bersama Nabi, bahkan riwayat mengatakan lepas daripada Nabi tak ada, apabila berlakunya apa dia ni peperangan jihad, sama ada pada masa Sayyidina Abu Bakar, pada masa apa dia ni Sayyidina apa dia ni Umar, Ali dan sebagainya, Utsman dan sebagainya, dia adalah di antara apa dia ni orang yang ikut sama dalam peperangan. Siapa satu masa tu semua nak ceritanya, walaupun dia ni umur yang begitu panjang, yang umur dikatakan apa dia ni 80 tahun lah umur dia, tapi walaupun umur dia sampai 80 tahun, dia masih lagi nak kepada berjihad di jalan Allah SWT, nak mati syahid. Sebab dia faham mati syahid adalah satu apa dia ni satu kemuliaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada masa pemerintahan apa dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, pada masa dia di mana Sayyidina Muawiyah di atas tentera melalui anak dia nama Zaid, nama anak dia dia nama Yazid kan. Satu ketetapan daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu supaya di atas tentera pergi Konstantinia ataupun Konstantinopel inilah satu pusat penyebaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa Sayyidina Muawiyah lah tuan semua, Islam itu saya baluah melalui jihad dan sebagainya. Maka pada masa itu tuan-tuan semua, apabila satu ketetapan daripada kerajaan, jadi masa itu Sayyidina Muawiyah telah melantik anak dia Yazid sebagai panglima perang pada masa itu untuk buka kota Konstantinopel, kota Konstantinia ataupun Konstantinopel yang ada pada sekarang ini, ataupun Istanbul, bukan macam itulah. Tuan-tuan semua, apabila panggilan itu berlaku tuan-tuan semua, maka dia salah seorang di antara orang yang minta nak bersama. Pada masa tu umur 80 tahun dah tuan-tuan semua, kita 80 tahun tak geruk dah. Okay. 80 tahun ni satu umur yang panjang lah. Apatah lagi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umur Nabi Muhammad lebih kurang 70 tahun ya. Lebih 3 subsidi lah. Dah kita lah umur 60 pun tak dah. Bayangkan satu tua umur dia 80 masih lagi nak mati dalam perjuangan. Siapa dia minta apa dia ni daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala nak supaya dia salah seorang daripada orang yang ikut juang sama untuk buka kota Konstantinopel pada masa tu. Jadi semua apabila berlaku macam tu, dia nak agak umur dia 80 tu, bayangkanlah anak-anak pun tak apa nak pergi, tak apa nak bagilah. Macam anak kita lah ni lah, tak nampak ayah tua tak awak tak segi lah. Ya gitulah apa dia, bukan maknanya tak sian ayah dia jual. Ayah dia perjuangan lama dah, cuma oleh kerana mungkin melah dari segi kesihatan dan sebagainya, ataupun umur yang dia rasa dia anak-anak tengok rasa berasa mungkin beban kepada, tapi ayah dia nak pergi juga. Ayah dia kata Allah Ta'ala suruh dalam Quran, Allah Ta'ala sebut gipa sama ada dengan cara dia naik kenderaan atau sebagainya. Dia kata lain dia nak pergi ni adalah menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali tu semua dalam keadaan dia tu, dia pergilah. Anak-anak tak boleh sekat ke apalah. Yang penting dia nak kepada perjuangan, dia nak mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak bumi-bumi yang dia gitu dia saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tu semua perjalanan pergi ke Konstantinia ni bukan satu perjalanan jauh, jangan dekat, satu perjalanan jauh. Bayang kalau orang tua, kita pergi Kuala Kerai, orang tua ni masa tak sakit pinggang lah berapa tu. Ni satu perjalanan yang kemudian tak seperti mana berlaku pada hari ni. Kan? Dalam perjalanan akhir sekali tu semua anak-anak tak boleh naskat ke apa dah. Anak-anak tak boleh naskat ke apa sebab dia rasa ini hasrat ayah dia dan ayah dia rasa dia mampu untuk pergi. Yang kedua pula ialah ayah dia rasa nak sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang minta kita pergi perang walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Akhir sekali tuan-tuan semua, apabila dalam perjalanan ni dikatakan dia naik bahtera lah. Dalam perjalanan ni kemudian tengah-tengah jalan tu dia tak sihat. Dia tak sihat. Sihat mana tak boleh pergi lah dia tu, tak sihat. Tak sihat dalam keadaan siapa tak sihat. Tak sihat mana siapa satu pikir orang boleh faham dia ni memang tak urut adalah. Tak orang lagi dah. Akhir sekali Yazid sebagai pemimpin pada masa tu dia pergi jumpa, dia pergi jaga apa, dia pergi tempat dia tu, kemudian dia kata alaka min hajatin ya Aba Ayyub. Kata dia ada gapo nak pesan ni. Sebab dia rasa memang tak lagi dah. Kan, kalau mengikut bacaan dia, kita boleh baca kata orang tak urut ni dah. Mengikut bacaan dia kata dia memang dah tak lagi. Akhir sekali dia pergi jumpa dengan Abu Ayyub, kata dia alaka min hajatin ya Aba Ayyub. Mu ada hajat gapo nak cerita wahai Abu Ayyub. Kan, boleh jadi nak tausiah tu nak pesan terakhir ke apa semualah. Kan, sebab nampak raya macam seolah-olah satu apa dia ni penghujung kepada kehidupan dia. Maka tuan-tuan semua dia sebut ke apa, dia kata dia ginilah faqala iqra annis salam ala junudi al-muslimin wa kullahum yusikum Abu Ayyub an tuilu fi ardil adu ila ab'adi ghayatin wa an tahmiluhu ma'akum wa an tadfinuhu tahta aqdamikum inda aswar Konstantinia. Antara pesan ni ada tu cuba tengok orang-orang soleh ni, cara dia kecek akhir pun nampak sangat dia orang ni manusia yang memang apa dia hebat dia si Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia pertama sekali dia kata bagi salam lah. Yang penting salam kepada tentera-tentera kita semua kata dia. Itu di antara ucapan dia pertama sekali. Dalam keadaan ada tenang tadi, dia kata gini, dia kata pertama sekali salam kepada dia orang. Iqra anni assalam ala junudil muslimin. Sapalah salam kepada tentera-tentera Islam. Yang kedua kata dia mintalah dia masuk sejauh mungkin apa dia ni kawasan-kawasan ni untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masuk jihad teruskan apa dimara ke kawasan Konstantinia ni, masuk pergi kemudian kalau boleh sejauh mungkin. Sebab orang jihad dulu bukan kerana gapo dak tuan, kerana penyebaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak bunuh orang nak gapo dak. Pak jihad dalam Islam ni maknanya peluasan kuasa atau pembukaan negara Islam ni adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk menyebar rahmat kepada manusia. Sebab tu dia kata pergilah kalau boleh sejauh mungkin kalau dia masuk. So, dua, yang ketiga pula kata dia bawa dia. Lagu-lagu mana bawa lah dia nak pergi. Okay, nak pergi juga lagu mana pun tempat bom ni perjuangan. Kemudian kalau berlaku kemati maka tanilah situ harap dia disaksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan akhir sekali bawa kemudian dia meninggal lah. Dia meninggal dalam perjalanan, kemudian bawa dikatakan mayat dia tak bau ke apa lah, bukan sehari dua dalam air laut ni, dalam apa dia ni bahtera ke apa semua tu. Siapa akhir sekali dia pesan kalau siapa dekat apa dia ni di benteng kota Konstantinopel maka tanilah saya situ kata dia. Akhir sekali tu nasihat dia pertama sekali bagi salam, yang kedua teruskan perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala jihad. Yang ketiga tolong bawa dia. Yang keempat kalau dia mati ke apa semua tanilah di bumi Konstantinia. Kan? Sebab itulah ni orang pergi Turki ke apa di antara kawasan melawat sini lah dikatakan gitulah tuan-tuan semua kubur dia. Kan? Inilah tuan-tuan semua satu apa dia perjuangan para sahabat. Siapa umur 80 tahun itulah usaha dia nak. Ya, kemudian tuan-tuan semua akhir sekali dia meninggal dunia, kemudian mayat dia dibawa kemudian tani di sana lah di mana wasiat dia. Begitulah tuan-tuan semua nak ceritanya. Kita kalau boleh gitulah. Kita doa semua kepada Allah Ta'ala. Kita dengan Tuhan ni kalau boleh. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala ni kalau boleh. Siapa akhir hayat kita. Itulah kita nak. Ketaatan dalam bentuk yang berbagai-bagai. Hal ni jihad. Siapa akhir dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saya pernah sebut hadis sebelum ni. Nabi SAW sebut, Nabi kata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qila kaifa yasta'milu qala wafiqu li'amalin salih hatta al-maut." Nabi SAW sebut, Nabi kata apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak kebaikan kepada satu orang, Allah Taala guna orang tersebut.
Para sahabat tak faham macam mana Allah Ta'ala guna. Maka Rasulullah jawab, Allah Ta'ala bagi taufik dia siapa dia mati dia boleh melakukan amal soleh. Itulah kita doa semua supaya apa dia saat akhir beginilah kita boleh mari sembahyang masjid, kita boleh ngaji dan kita boleh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan semua di antara pecermin ataupun apa ciri-ciri orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tuan-tuan semua kita tengok pada para sahabat radhiyallahu taala. Inilah kehidupan dia sampai akhir dalam keadaan dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, dalam kisah ni kita kembali kepada hadis kita ni. Yang pertama sekali, tuan-tuan semua, apabila laki-laki ni, seorang lelaki ni, siapa laki-laki ni sebenarnya yang ditanya Nabi SAW. Dalam hadis yang kita baca depan ni, kata dia anna rajul yang tak sebut nama gapo. Cuma di sana ada dalam riwayat yang lain mengatakan laki-laki ni adalah dia sendiri, Abu Ayyub sendiri. Dia tanya Nabi SAW. Dan ada juga pandangan mengatakan satu orang lagi namanya Laqid bin Sabirah, satu orang sahabat lain yang jumpa dengan Nabi yang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tuan-tuan semua, apa soalan dia? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin udkhilul jannah. Bagi tahulah kepada saya apa amalan yang boleh bawa saya kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan semua hasrat yang kita tengok para sahabat gitulah. Dia mikir masa depan dia, matlamat akhir dia. Dia tak mikir hak makan lo ni. Kita mikir makan lo kaya sehari dua ni ya. Tapi sahabat tu semua dia mikir destinasi terakhir. Dia nak kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kita adalah syurga lah. Okay. Akhir sama ada syurga ataupun neraka. Okay. Oleh azubillah kita minta berlindung. Tapi makna kita nak adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan sebanyak kali kita dapati dalam hadis-hadis yang lain. Begitulah apa dia. Kita tengok bagaimana budaya hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam meminta gapo-gapo dan nak supaya masa depan terakhir adalah masa depan yang apa dia ni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan semua kita ni yang akhir yang kita nilai kalau ke mana. Orang bunga tengah jalan walaupun benar tengah jalan akhir kalah tak kira juga kalau ke mana. Tak nampak orang pertama tu nampak benar tapi tak mesti lagi. Yang kita nak akhir sekali itulah perjuangan dalam kehidupan kita. Yang kita nak bagaimana kesudahan kita panggil bahagia akhir lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Orang beriman ni apabila masuk syurga Allah Ta'ala Tuhan kata apa? Zalikal fawzul kabir. Itulah kejayaan yang paling besar yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perjuangan kita tuan-tuan semua yang kita nak. Kita nak mari semaya, orang tidur belakang kita pakak mari, orang lain pakak kelik kita nak mengaji ke apa semua. Kita antara benda kita nak adalah satu penghargaan daripada Allah Taala, iaitu syurga yang kita nak. Dah. Sekarang ini dia mari tanya soalan gitulah. Kemudian apabila tanya soalan tu, sahabat-sahabat lah orang sepelik lah. Tanya soalan macam Allah ni kata agak tak sesuai lah. Lebih kayak gitulah soalan ni. Sebab syurga-syurga banyak amalan akan nak cerita lebih kayak dia. Gitulah lebih kurangnya. Okay. Dia kata apa dia malah apa soal lebih kayak gitulah. Jadi rasa pelik soalan-soalan macam inilah. Tapi Nabi SAW tuan-tuan semua, Nabi cuba defend. Nabi kata apa dia? Nabi kata sebenarnya Nabi kata Arabun malahu. Ini dia ada keperluan dia. Dia berhajat mari nak tanya. Kan? Itu hajat dia nak tanya aku, nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke apa. Kan? Maknanya Nabi cuba defend laki-laki ni ataupun Nabi cuba ke apa dia ni penjelaskan maknanya Nabi kata apa tak apa. Sebenarnya dia nak tanya sungguh, nak tanya sungguh tiga apakah amalan-amalan yang boleh bawa dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan memang banyaklah. Cuma kita nak amalan yang core kita bang. Amalan yang apa dia ni besar-besar, okey, yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua apabila soalan diaju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni tabiat Nabi tidak hampa dah. Hatta kebenaran kalau orang minta apa Nabi akan bagi walaupun susah payah Nabi akan tidak menghampakan harapan. Apatah lagi soalan berkaitan dengan masalah masa depan, berkaitan dengan masalah syurga neraka atau masalah masa depan apa semua ni, Nabi akan bagi, Nabi akan apa dia ni akan bagi tahu lah apa dia. Maka tuan-tuan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jawab. Nabi kata pertama sekali ialah ta'budullah la tusyriku bi syai'an. Amalan pertama ialah amalan mengabdikan diri kepada Allah Taala dan tidak syirik sekali-kali dengan Tuhan. Oh ni antara apa dia ni amalan yang kemuncak tuan-tuan semua mentauhidkan Allah Taala ataupun satu lagi ialah mengabdi ataupun kita panggil mengabdikan diri kepada Allah Taala dengan sebenar-benar pengabdian.
Dalam kehidupan dunia, dia mari dunia ni semua, dia memang jadi hamba sungguh kepada Allah Ta'ala. Bukan hamba dalam bab sembahyang biasa saja dak lah. Hamba dan arti kata lain maknanya dia perhambakan diri kepada Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan dia. Sebenarnya dia janji dengan Tuhan kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam pengibadatan dia tuan semua, dalam dia sembah Tuhan, dalam dia melaksanakan ubudiah dia kepada Allah Ta'ala, di antara patah larang dia la yusyrik bihi syai', la yusyrik bihi syai'an. Dia tidak syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syirik ni tuan semua, dia akan membatalkan apa dia ni tauhid kita, dia akan membatalkan segala amal-amalan yang kita buat. Ini tuan semua di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa dia ni kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua pengabdian diri kepada Tuhan ni sebenarnya pertama sekali pulangan kelik kita lah. Yang pertama sekali pengabdian ni adalah tugas kita dalam kehidupan dunia. Apabila kita sebut pengabdian ni, kita kena ingat dia adalah tugas kita dibawa oleh Ta'ala dalam dunia ni, itu kerja-kerja kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Maka pengabdian kita tuan-tuan semua, pertama sekali saya sebut tadi, pengabdian adalah tugas kita ataupun objektif atau matlamat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pula tuan-tuan, kalau benar-benar pengabdian yang berlaku, maka di sana pulangan yang begitu banyak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara pulangan kepada pertolongan Tuhan lah. Saya pernah sebut hadis sebelum ni, apabila berlakunya pertembungan antara Yahudi dengan orang Islam ni, orang Yahudi pakat lari berkelipangan. Apabila dibunuh oleh Islam, duk nusuk oleh belakang pokok, oleh belakang batu, kemudian pokok batu bercakap, ya Muslim ya Abdullah. Maknanya pada masa itu tuan-tuan, kita layak dikenal sebagai digelar sebagai Muslim, kita layak digelar sebagai hamba Tuhan. Maknanya kemencok tuan-tuan, apabila satu orang pengabdian sampai peringkat Allah Ta'ala layak panggil kita sebagai hamba dia, maka pada masa itulah pertolongan Allah Ta'ala akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai peringkat apa dia ada pokok-pokok yang tak pernah boleh cakap, kayu-kayu apa batu yang tak pernah bersuara tuan-tuan, seperti masa itulah dia support kita, dia bagi pertolongan kita. Itu pun apabila kita sampai kepada peringkat apa dia ni layak digelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak digelar sebagai seorang Muslim, layak digelar apa dia ni orang yang mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua yang pertama sekali Nabi kata antara amalan apa dia yang boleh bawa manusia kepada syurga Allah Ta'ala ialah pastikan pengabdian betul-betul, kemudian jangan sekali-kali menyekutuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutuai Allah Ta'ala itu bukan semua berhala saja. Jangan kita faham menyekutuai Tuhan semua berhala. Gapo saja kepercayaan kita yang kita rasa benda lain lebih daripada Tuhan, maka itulah di antara benda yang dikatakan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ni kadang-kadang kita percaya duit lebih daripada Tuhan, kadang-kadang itu pun satu bentuk oleh azubillah. Jangan kita gambar dapat syirik itu semua berhala, semua tak bukan. Itu sebahagian daripadanya. Di sana banyak lagi budaya hidup kita dan sebagainya. Kita rasa kita meletakkan apa dia benda lain lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita panggil syirik. Okey. Kemudian yang kedua tuan-tuan semua pula ialah yang kedua dia kata apa dia wa tuqimus salah. Amalan yang kedua, amalan yang boleh bawa pada syurga Tuhan ni apabila satu orang tu apabila sebut pengabdian ni, di antara benda yang apa dia bukti pengabdian yang pertama sekali ialah melalui ibadat solat. Okey. Solat adalah bukti pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah solat ni tuan-tuan semua di antara amalan yang apa dia ni yang tak boleh kompromi lah. Sebab tu kita selalu dengar maknanya amalan solat lagu-lagu mana pun kita kena buat. Tidak ada kompromi walaupun kita sibuk macam mana sekalipun, walaupun kita letih macam mana sekalipun, selama mana akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa tu kita kena buat lagu mana pun. Sebab itulah saya pernah sebut cerita sebelum ni, ada orang yang minta kompromi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat segala benda lain tapi tak asal semaya seperti kalau boleh. Nak masuk Islam cuma tak asal semaya boleh ke dok. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata apa dia? La khaira fi dinin man la ruku'alah. Tidak ada kebaikan dalam agama orang tidak semaya. Sebab itulah tuan-tuan semua, bab semaya ni banyak perkara lah kalau kita nak bicara tuan-tuan semua. Pertama sekali dari segi kelebihan semaya ni, benarlah kalau Nabi kata semaya ni apa dia ni bawa kita bersyukur Allah Ta'ala, betul tuan-tuan semua. Semaya yang pertama sekali adalah semaya dari segi fungsi dia adalah kita panggil semaya ni dia adalah tiang agama kita panggil. Tak, kalau maksud tiang maknanya benda penting lah. Kalau umur tak ada tiang memang
tak ke mana lah, takkan naik bumbung dan sebagainya. Sebab tu istilah-istilah dia panggil amud, apa dia imaduddin, apa dia ni as-salatu imaduddin, semaya ni adalah tiang agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tu saya nak gambar kepada kita bahawa maknanya benda ni penting. Kalau rumah ni kalau ada segala-galanya kalau tak ada tiang memang tidak akan jadi rumah. Begitulah nak ceritanya Islam ambil berat sangat. Islam apa dia ni prihatin sangat dalam masa abad solat. Solat ni tuan-tuan semua dia antara kemuliaan dia, mana yang kita dengar semua lah. Dia adalah nur, cahaya dalam kehidupan kita. Nur ni maknanya apa? Nur ni kalau sebut maknanya dia menyinari dalam kehidupan kita. Sinaran yang sama dalam kehidupan orang sembahyang, Allah Taala bimbing dia. Okay, dia tidak akan sesat. Dia tidak akan gigi kosi, bukan macam itulah. Ini nur dalam kehidupan dunia lah kita panggil. Kita nak sangat dalam gelak-gelak ni, kita nak tahu sejalan dan nak raba-raba lah. Sebab tu orang tak semaya, kadang-kadang dia nak mengurus kehidupan dia memang tak tahu ke mana. Sebab apa? Dia tak dipandu oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kehidupan dunia. Semaya ni adalah apa dia? Nur. Kehidupan akhirat pula tentu semua semaya ni apa dia? Semaya ni akan menyinari apa dengan orang-orang yang melaksanakan ibadat solat di hari akhirat. Kemudian solat juga tuan-tuan semua tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat ni antara kelebihan dia yang kita rasa memang betul lah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia adalah amalan buat manusia pada syurga ni, sebab solat ni tuan-tuan semua dia boleh kontrol diri kita. Kalau benar-benar solat lah. Sebab dalam hadis dia mari dengan tuqimus solah, mendirikan semaya, dia maknanya kalau benar-benar mendirikan semaya, maknanya kalau sebut mendirikan sembahyang dia melibatkan dua-dua perkara. Pertama sekali hak luar, syarat-syarat berapa semua sekali. Yang kedua pula adalah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sembahyang ni dia akan menghalang kita dalam kehidupan dunia ni, kadang-kadang nafsu kita gapo semua banyak akan bawa kita kepada benda-benda mungkar. Maka kalau sembahyang betul ni, sembahyang ni akan kawal. Dia panggil innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, sembahyang ni apa kita panggil mukaffiratul lidzunub. Sembahyang ni antara apa dia panggil alat pembersih yang utama sekali untuk bersih dosa-dosa manusia. Kan? Sebab tu kalau pakaian perlu pada pembersih, maka di antara benda yang paling besar sekali pembersih kesilapan manusia ialah melalui ibadat solat. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam hadis ni Nabi sebut amalan yang kedua yang boleh bawa manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala ialah apa dia ni, amalan yang berkaitan dengan solat. Kita doa Allah moga-moga apa dia ni solat kita ni sentiasa dijaga, sentiasa apa dia ni berkualiti kita panggil, supaya apa dia ni sembahyang kita ni lah akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketiga tuan-tuan, amalan Nabi kata amalan syurga tu tiaz zakat. Amalan ketiga ni adalah amalan tunai zakat. Kan? Tadi solat ni hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah zakat ni adalah hubungan kita dengan masyarakat, dengan manusia. Zakat ni tuan-tuan semua kita panggil ibadatun maliyatun, ibadat harta kita panggil. Ibadat dalam Islam ni ada banyak jenis. Kadang-kadang ibadat hati, niat. Kadang-kadang ibadat dalam bentuk anggota. Contohnya kadang-kadang apa dia semaya, pergerakan semaya tu. Kadang-kadang ibadat dalam bentuk perkataan, contohnya doa-doa dan sebagainya. Kadang-kadang kita panggil ibadatun maliyatun, ibadat dalam bentuk harta. Harta yang Allah Ta'ala bagi kita ni, kita boleh beribadat dengan dia melalui antaranya ialah melalui kita keluar zakat. Sebab itulah tuan-tuan semua kalau kita perhati pada Quran, banyak Quran sebut mana kemuliaan orang yang sanggup apa dia keluar sebahagian daripada harta dia untuk kebajikan ni. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat ni tuan-tuan semua Allah Ta'ala maksud dia Allah Ta'ala akan jauhkan manusia daripada neraka dengan dua amalan. Kan? Amalan yang boleh menjauhkan manusia daripada syurga, daripada neraka tu, yang pertama sekali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita dah berjaya sama dah lah. Yang kedua ialah melalui amalan dipanggil amalan kita keluar harta kita, ataupun keluar harta kita dalam bentuk zakat ataupun dalam bentuk sedekah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu besar sangat. Hatta siapa perikat apa ni kita tunai apa dia zakat kerana semata-mata melaksanakan tanggungjawab mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa perikat Allah Taala kata wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Ini di antara orang-orang yang akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam Quran tuan-tuan sebut orang yang keluar zakat ni adalah orang berjaya sebenarnya. Okey. Kita kalau segi jaya lagu mana habis duit kita kira kan, tapi tu yang kata deduk.
Orang yang berjaya ni antaranya Allah Taala sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Kalau kita baca dalam surah apa dia Al-Mu'minun, Allah Taala sebut beberapa senara orang yang benar-benar berjaya. Al-falah ni tuan semua berjaya, dia adalah selamat daripada api neraka kemudian ditempatkan dalam syurga. Itu kita panggil al-falah, kejayaan yang disebut dalam ayat tadi. Qad aflaha, sesungguhnya berjaya lah. Siapa tuan semua dalam ayat ni orang berjaya? Selamat daripada api neraka kemudian ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang saya baca ni ada tiga jenis, tiga golongan manusia. Yang pertama sekali orang semaya dalam keadaan khusyuk. Yang kedua orang jauh daripada benda-benda yang lara. Yang ketiga yang menjadi poin kita hari ini adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, iaitu orang yang melaksanakan ibadat zakat. Itulah tuan-tuan semua, maknanya banyak benda sebenarnya Allah Taala bagi ruang kepada kita untuk kita buat kebajikan ni, untuk selamat di kita daripada neraka, untuk menempatkan kita dalam syurga Allah Taala. Banyak, bukan hanya sekadar ibadat sembahyang saja, harta, ibadat harta. Ya Allah Taala bagi kita kena pada tepat. Kita guna harta tadi untuk saluran yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua itu semua adalah habuan yang kita akan dapat. Kemudian apa dia ni, zakat juga tuan-tuan semua, dia adalah dia panggil pembersih sebenarnya. Ya. Kalau semaya saat dia juga antara alat pembersih semaya, apa dia ni, gitu juga apa dia ni zakat. Kan zakat Allah Taala sebut dalam Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ni ada dua benda antara fungsi. Pertama sekali dia bersih diri kita. Bersih harta, bersih kita daripada sifat-sifat yang apa dia ni, sifat-sifat yang tidak molek. Ya, sebab tu dalam diri manusia dia ada sifat tak molek. Maka Allah Taala ajar kita tu bagaimana nak bersih sifat-sifat tak molek ni. Tak, kalau hak luar kita beli sapu, beli sabun ke apa semua. Hak luar adalah panduan daripada Tuhan. Bagaimana kita nak bersih benda dalam ni. Antara benda dalam kita panggil sifat mazmumah lah. Dalam kita ada dua benda. Pertama sekali dia panggil sifat mahmudah, sifat terpuji. Itu tak apalah. Yang kedua dia panggil sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni kita tak boleh pera dia sebenarnya, dia kebahaya kepada manusia. Maka sifat mazmumah Nabi ajar beberapa tip kita panggil, beberapa kunci bagaimana kita nak selamat daripada sifat-sifat tak molek ni. Antara yang kita bicara ni adalah melalui ibadat zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat ni katanya Allah Taala ialah dia akan bersih diri kita daripada sifat-sifat yang keji, bakhil dan sebagainya. Kemudian tuzakkihim, yang kedua pula ialah zakat ni dia akan menyaksi kepada kita keimanan kita kepada Allah Taala. Bukti orang itu beriman kepada Tuhan antara ialah dia sanggup apa dia yang keluar harta dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadat zakat. Okay. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, di antara apa ni kepentingan zakat ni dia adalah dia akan jaga harta kita lah. Okay. Rupa-rupanya okay. Kalau setengah orang jaga harta dia dengan nak koci ke apa semua, harta pun kena jaga lagi itulah. Satu lagi kita kena jaga harta kita adalah melalui kita keluar zakat. Okay. Cuba tengok, walaupun cuba tengok bank koci lagu mana, bukan hilang juga dah. Mana bukan sekadar nak koci yang boleh jaga harta kita ni sebenarnya. Cuba tengok orang kaya-kaya, koci dah lebih hebat pada orang miskin, tapi habis nyetai ke demo juga kalau ke mana kan. Maknanya tuan-tuan semua nak jaga harta kita ni kadang-kadang melalui dua cara lah. Antara cara yang kita guna sekarang ni melalui apa dia ni, alat-alat ke apa semua. Yang kedua ialah melalui kita keluar zakat. Ini bukan saya kata ni. Ini adalah panduan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hasinu amwalakum bizakah. Nabi kata jagalah harta-harta kamu dengan kamu cara keluar zakat. Waktu kadang-kadang kan kita tengok jaga molek dah tiba terbakar harta. Jaga dah tiba-tiba hilang harta kan. Itu boleh jadi kifarat, boleh jadi kan, di antaranya lah, boleh jadi bukan semua lah, boleh jadi kifarat kerana kita tak tunai hak harta kita. Ya, sebab itulah tuan-tuan semua hadis Nabi kata hasinu amwalakum apa dia ni, amwalakum bizakah, jagalah harta kamu dengan keluar zakat. Sebab itulah tuan-tuan semua kita orang nego kuat, orang nego banyak ke apa semua ni, itu di antara panduan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya harta kita terjaga, bukan sekadar terjaga tapi harta kita akan dikembang oleh Allah Taala. Allah Taala akan bagi rezeki lebih dengan sebab apa dia kita keluar zakat. Kemudian dalam riwayat mengatakan tuan semua, man adda zakata malihi faqad zahaba anhu syarruhu.
Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in adda ar-rajul zakata malihi?" Satu orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, "Ya Rasulullah, bagaimana satu orang itu gapo kehabuan? Gapo ke apa dia faedah orang yang telah keluarkan zakat harta dia?" Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat ramai-ramai tu tanya pertanyaan sahabat, ada pertanyaan kita yang mewakili kita pun nak tanya juga kalau bagaimana. Begitulah rupa-rupanya sahabat tanya dah. Kita dah habis duit, kita dah buat kerja ke apa semua, cari penat lelah, tiba-tiba kita keluar zakat ni, ada habuan gapo untuk kita kan. Nabi kata, "Man adda zakata ma," siapa-siapa yang keluar zakat harta dia, faqad zahaba anhu syarruhu, dia telah menghilangkan daripadanya kejahatan harta dia. Dan kata lain makna Allah Ta'ala akan mengelak dia daripada kejahatan. Itulah tuan-tuan semua nak ceritanya, walaupun kita nampak macam seolah merugikan kita, tapi kalau tengok kepada apa yang kita bicara ini, rupa-rupanya zakat ni banyak pulangan keuntungan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Yang terakhir tuan-tuan semua, zakat juga adalah dipanggil apa, perhubungan di antara satu sama lain lah. Dia panggil perhubungan dalam masyarakat antara orang-orang yang berada dengan orang yang tak ada. Tuan-tuan semua, kalau kita, sebab Islam tak asyik berlaku di sana pemisahan kita panggil. Bila berlaku pemisahan kayu-kayu duduk tengah-tengah tu, kadang-kadang mari deki juga orang miskin kalau ke mana kan, ada amu gini akan membuatkan berlaku pelik-pelik dan sebagainya. Maka dengan sebab zakat sebagai penghubung di antara golongan yang berada dengan golongan orang yang tak ada. Ini kaedah Islam, bagaimana Islam nak ajar kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat ni supaya tak timbul di sana gap antara masyarakat. Antaranya ialah Islam ajar melalui kita berzakat ataupun kita bersedekah. Itulah tuan-tuan semua yang amalan yang ketiga yang kita bicara ini ialah amalan yang boleh bawa kita kepada syurga Allah Ta'ala, ialah amalan kita keluar zakat. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua ialah watasilur rahim. Amalan yang keempat ialah amalan dipanggil hubungan silaturahim. Di kamu pun kita dah bicara banyak kali dah kata tentang hubungan silaturahim ni tuan-tuan semua, antara benda yang sangat-sangat apa dia ni Islam minta supaya kita cakna. Dalam Quran banyak ayat Quran yang Allah minta supaya kita jaga orang tua kita, jaga keluarga kita dan sebagainya. Waktu juga adalah kita panggil apa dia ni arahan supaya kita menghubungkan silaturahim. Yang kedua pula tuan-tuan semua, nak ceritanya mana-mana orang yang tidak mengadakan hubungan silaturahim ni bahaya besar. Antara bahaya tuan-tuan semua, dikatakan amalan manusia ni akan diangkat kepada Allah Ta'ala pada setiap hari Khamis. Malam Jumaat tu maknanya seminggu sekali tu amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Allah Ta'ala tidak akan terima amalan orang yang putus hubungan silaturahim. Itulah tuan-tuan semua, kita nak sangat setiap minggu pada amalan kita dipaparkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sekadar paparan. Kita nak supaya amalan itu kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dalam hadis ni tuan-tuan semua, Nabi kata amalan tidak akan dinilai, amalan tidak akan diterima walaupun diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah amalan apa dia ni, orang yang putus hubungan silaturahim. Wal'azubillah. Dalam hadis lain Nabi kata ada 3 perkara. Salah satu la yadkhulunal jannah. Ada 3 jenis manusia yang tidak akan masuk syurga Tuhan. Allahu a'azubillah. Kita duk jua dalam hidup tuan-tuan, kita cuba mengelak 3 perkara ni. Kan? Kita cuba mengelak apa 2-3 perkara adalah hadis sebut. Kan? Pertama sekali Nabi kata mudminul khamrin. Antara amalan tak masuk syurga ialah orang yang memang dia panggil apa? Dia panggil apa dia ni? Dia panggil, kalau bina arak jadi sebati dengan arak ni, dia panggil tagih. Arak jangan minat arak botol saja. Arak ada orang duk main-main lah ni, dadah marak juga jangan main gitu. Waktu nama tak kira nama gapo, yang penting benda yang memabukkan, waktu dia panggil dadah. Dia panggil apa? Dia panggil arak. Maknanya orang yang tuan-tuan semua, siapa Afrika akhir, siapa memang tergelar dengan minat arak sampai akhir hidup dia, orang ni Allah Ta'ala tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'azubillah. Kita kadang-kadang tu kita rasa tak jauh ada ke orang lagu tu, tapi ada tuan semua. Boleh tengok lah, cuba tengok ada setengah orang tu dadah sampai akhir hidup dia kadang-kadang. Ada setengah orang saya dengar saya cerita lah, saya pernah sebut sebelum ni, saat akhir dia nak mati, dia orang kaya kan, dahaga hari sangat biasa orang mati dahaga, dan minta arak dalam peti kan.
Siapa gitu tuan-tuan semua. Okay, siapa anak-anak pun tak faham juga. Nampak ayuh ni dahaga sangat, ambil arak dalam peti kemudian dia bagi minum. Sekali mati gitu. Alhamdulillah. Ini nak ceritanya tuan-tuan semua. Ni berlaku di Malaysia. Saya dengar cerita saya lah, dia jadi TMA Ulu Bandar. Kan? Apa dia ni? Siapa gitu tuan-tuan semua kan? Mana yang kata lain, jadi satu budaya dia lah. Tagih dengan arak. Siapa akhir pun gitu juga. Alhamdulillah. Orang macam ni kata Nabi SAW di antara senara orang-orang yang tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah waqati' rahim, ialah orang yang putus hubungan silaturahim. Semalam saya mengajar satu tempat tu. Background ni lah, dia jumpa saya, dia kata dia ada 10 orang, 4 orang dia sign, dia kata tak boleh, kena berhubung dia 10 orang dia beradik. Dia kata gitu. Okay. Mana besar tuan-tuan semua. Sebab itulah saya akan sebut bagaimana bentuk kita nak hibina hubungan silaturahim lepas ni. Nak ceritanya bahayanya sampai peringkat Nabi kata antara golongan tak masuk syurga ni adalah qati' rahim. Dalam hadis lain Nabi sebut jelas, Nabi kata la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang putus hubungan silaturahim. Gitulah tuan-tuan semua, kena pakat-pakat jaga molek lah. Kadang-kadang putus silaturahim ni banyak perkara, antara masalah harta. Apabila orang tua tinggal harta kan mula pakat berebut lah. Waktu nak ni ke apa semua. Akhir sekali masa muka, akhir sekali siapa akhir hayat. Apa cucu-cucu kadang-kadang tak tegur siapa lah, kerana kih harta. Wala'azubillah. Walaupun tuan-tuan semua kita hebat lagu mana sekali, kita kena ingat ni benda besar ni. Hubungan silaturahim ni hebat macam mana, kaya macam mana kita pun sekali. Kalau tidak ada barang-barang gini, kalau ada makna putus hubungan silaturahim, maka dia tak layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan semua kita kalau hak lepas-lepas dah nak macam mana. Baru ni kita pakai hubung balik. Tak apa kita kata, orang kata kalah pun tak apalah. Orang kata main ngalah mengaku, ada setengah orang tua kadang-kadang kan orang tengok main ngalah mengaku dah kata dia. Tak apalah ngalah kita nak supaya benda ni tak selesai dalam kehidupan kita. Itulah tuan-tuan semua antara apa dia ni hadis yang Nabi sebut gitu. Kemudian tuan-tuan semua kita tengok pula di segi apa dia ni faedah hubungan silaturahim ni. Kan? Faedah yang pertama ialah orang yang buat hubungan silaturahim Allah Ta'ala akan rapat dengan dia. Maknanya Tuhan akan bagi rahmat lah. Okay. Orang yang sanggup susah payah untuk nak bina hubungan silaturahim, habis duit, habis tenaga, habis apa semua nak bina hubungan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan hubungi dia. Maknanya kata lain, Tuhan akan rahmat dia, Tuhan akan redha kehidupan dia. Yang kedua pula tuan-tuan semua ialah apa dia ni, bukti dia ni beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kita nak tahu orang itu beriman kepada Allah Ta'ala akhirat, dia ada pecemeh dia. Okay. Pecemeh apa Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa-siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, antara perangai dia adalah hubungan silaturahim. Sebab tu kalau tengok orang waktu wajib waruk dia tu sah pertama sama, tapi balas dengan beranak katakanlah kan. Balas tak ada apa sebab lah. Kalau balas syar'i tahan sikit. Kalau adik-beradik tak semayang dia balas kira-kira kita panggil. Itulah tahan sikit. Orang ni balas kitab tak pernah sabar sekat abuk katakanlah. Waktu pun kita kena rapat juga, kita kena bina juga tu pun. Lepas tu lah kita jangan seru hanya sekadar apa dan kita rajin semayang saja dak dah. Tapi kalau akhlak kita tak jaya, maka bimbang juga, takut-takut termasuk golongan apa dia ni tidak dikatakan sempurna iman kepada Allah Ta'ala demi kepada Nabi sebut ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira apa dia falyasir rahimah. Kemudian tuan-tuan semua lagi ialah hubungan silaturahim ni adalah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Kita ni amalan berkualiti lah. Kalau kita beli kasut, kita kena beli kasut yang mahal sekali kita. Ada setengah kalau pakai baju, kalau baju tak mahal memang tak saya pakai kan. Gitulah tuan-tuan semua. Kita dalam hidup kita dengan Tuhan pun, kalau boleh cari manakah amalan yang Tuhan kena. Tuhan paling kena sekali dengan amalan. Bahkan riwayat mengatakan ahabbul amal ila Allah, amalan yang paling disukai Allah Ta'ala ialah antaranya ialah amalan hubungan silaturahim. Sebab itulah saya pernah sebut sebelum orang dulu kadang-kadang sanggup nak kereta api keluarga pergi cari waris. Sewa taksi kadang-kadang. Ni sking gigi jumpa waris. Dulu ada kan. Lah ni tak ada benda-benda gitu. Kereta banyak lah tapi tak apa. Tak. Ni tentu semua kita kena pakai ajar lah anak-anak ke apa semua. Kita pakai apa dia bawa. Kan. Lah ni kadang-kadang ada anak duduk rumah ada main internet rumah. Orang tua dua sok kelami tu kita ziarah waris. Saya satu budaya tidak sihat lah.
Sama-sama kita cuba kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita yakin sunnah Nabi ni adalah unsur keberkatan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir yang sebut sini ialah tuan-tuan semua, hubungan silaturahim dia adalah punca kepada rezeki lah. Kan? Orang kata rezeki kat mana kita kisah roh habis duit saja. Kalau bagaimana kan? Dia tak khabar kita ikut Tuhan. Tuhan mana pandai lalu rezeki dia berlaku. Betul kalau bagaimana tak? Mungkin punca Tuhan adalah punca rezeki. Sebab dalam hadis Nabi kata man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir rahimah. Nabi kata siapa-siapa nak Allah Taala luahkan rezeki dia dan berkat umur dia, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Ini Nabi kata ni. Kan? Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin terakhir tuan-tuan semua tak hari ni, lagu mana kita nak bina yang dikatakan hubungan silaturahim ni? Kita tahu pahala dia banyak gini-gini. Lagu mana cara kaedah kita nak bina hubungan silaturahim? Yang pertama sekali tuan-tuan semua ialah kita buat baiklah. Birruhum wa ihsan ilaihim. Kita buat baik pada keluarga kita. Di mana hubungan silaturahim yang antara yang paling dekat kita orang tua kita lah. Orang tua kita di antara orang yang diminta supaya kita hubungan silaturahim. Orang paling dekat sekali kita. Kemudian warga-warga anak buah, anak cucu, gapo semua gitu dah, ataupun anak saudara sebagainya. Kita buat baik. Gapo saja benda yang kita boleh buat baik, kita buat baik. Ini adalah tanda kita bina hubungan silaturahim. Kemudian yang kedua tentu ialah kita ziarah. Ziarah masa dia sakit ke masa dia tak sakit ke kan. Itu adalah kaedah kita nak dipanggil hubung silaturahim. Kan? Ziarah yang kadang-kadang masalah juga kita lah ni. Anak kadang-kadang setahun untuk ziarah orang tua. Bukan sekadar tak telefon pun duduk. Saya dengar saya dua baru ni, dia kata setahun dah anak tak telefon dia. Sihat molek muda lagi. Apa gitu tu. Okey. Mana kita ziarah dia, antaranya ziarah apatah kala dia sakit. Sanggup tinggal tinggal urusan kecil urusan kita sanggup pergi ziarah sebagainya. Ini antara kita panggil kecanaan dalam bentuk dalam kita menghubung silaturahim. Kemudian dia panggil tafakkud ahwalihim. Kita cuba ambil berat tentang keadaan mereka, tanya khabar apa semua. Lah ni kadang-kadang kemudahan banyak pun tak jadi juga kan. Dulu kita cari tanya khabar sihat. Lah ni telefon ada, tak tanya juga kalau ke mana. Pada telefon tu boleh kecek semua kadang-kadang kan. Apa khabar apa semua. Tapi tak jadi. Kan. Belum kita kecek bagi ziarah kau teruk lagi kan. Kita tanya makna kita panggil tafakkud, dia panggil kita tanya khabar sihat ke apa tanya khabar. Ini tuan-tuan semua di antara senarai yang disebut oleh ulama, di antara beberapa kaedah bagaimana kecanaan kita dalam masalah hubungan silaturahim. Kemudian kita bagi sedekah. Kalau kita rasa keluarga kita dalam keadaan miskin, bagi sedekah ke dia. Tengok anak saudara dalam keadaan duit tak ada, tak boleh nak ngaji ke apa semua kata-kata, kita bagi dalam bentuk macam tu. Tapi masalah macam saya sebut lah, kita kadang-kadang lebih suka sedekah kepada orang suka sakak kadang-kadang. Kedai kopi tu orang lain memang sanggup jamu 10 ribu pun tak apa lagi. Tapi anak beranak kadang-kadang tak apa minat mana kadang-kadang. Tak, jarang kita tengok orang panggil adik-beradik, panggil anak saudara pergi makan kedai tak ada. Jarang ada. Tapi dengan orang lain masya-Allah. Tapi giliran anak saudara berakhir dia ada pok saudara dia kata. Tapi pok saudara dengan orang lain masya-Allah. Jadi tukar tu balik. Sedangkan dalam Islam tu semua kecanaan kita kepada keluarga yang dekat ni adalah dari segi nilai lebih besar daripada lain. Okey. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua apa lagi? Apa yang berikut pula ialah antaranya ialah apa dia panggil kita bagi hadiah kalau lah keluarga kita ni orang kaya. Sebab waris ni kadang-kadang dia ada kaya ada miskin kalau ke mana. Maknanya kita tak diajar putus lagu mana pun. Yang berlaku sekarang ni hak kaya tak boleh tak warna nak bagi kita nya. Tak. Hak kaya kita bagi dalam bentuk hadiah kita panggil. Kita bagi sekali bawa hadiah dia ke apa tak kira lah. Kalau kampung dia bawa buah ke dia bagi. Pikul satu goni bagi. Hak tu dia boleh bagi. Tak kira lah gapo-gapo dalam bentuk berbagai-bagai. Inilah tuan-tuan semua apa dia ni antara apa dia ni amalan-amalan yang kita boleh buat. Yang satu lagi kalau boleh dipanggil musyarakatuhum fi afrahihim. Kita bersama dalam majlis yang menyukakan dia. Katakanlah majlis kahwin anak-anak kadang-kadang kita pakat gilah. Kita pakat kita sanggup tinggal kerja-kerja kita untuk nak bersama apa dia ni berkongsi kita panggil kebahagiaan bersama. Dia dapat anak bawa ngekor. Sebab tu orang dulu kadang-kadang keluar ngekor jauh kadang-kadang gan mari lagi. Hari nak naik kesukaan kita panggil hari menikah ke apa semua. Ini tentu semua di antara beberapa amalan lah
yang diajar dalam Islam, amalan yang apa dia ni termasuk dalam apa yang diistilah sebagai silaturahim, hubung silaturahim. Itulah tuan-tuan semua yang kita bicara ni, 4 amalan tuan-tuan semua. Sebenarnya panjang cerita dia ni, tak apalah saya sebut sikit-sikit tadi. Maknanya 4 amalan kalau kita perhati betul-betul. Sebab itulah Nabi kata amalan syurga ni dah lah. Yang pertama tadi ialah perhambaan kepada Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Yang kedua, mendirikan semaya. Yang ketiga, tunai zakat. Yang keempat ialah hubungan silaturahim. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita pakat doa dan usaha supaya 4 amalan ni Allah Ta'ala permudah untuk kita lah. Moga kita juga sebahagian daripada orang yang apa dia didorong ataupun orang yang Allah Ta'ala bawa kita kepada syurga dia, insya-Allah Ta'ala. Saya katalah tuan-tuan semua untuk pagi ni, moga-moga apa yang kita bicara ni beri manfaat kepada kita, insya-Allah Ta'ala. Dan sama-sama lah kita tekad supaya apa ni bukan hanya sekadar maklumat, kita nak supaya apa yang kita bicara ni dia panggil boleh dilihat dalam kehidupan kita lah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.